Morning everyone, selamat pagi. Okay, so hari ini kita akan belajar satu pengajaran yang baru tentang puji dan sembah. Okay, apa yang kamu faham tentang puji dan sembah? Okay, tadi sebelum kita pergi kepada breakout room, kita ada menyanyikan lagu puji dan sembah. Okay, ini adalah merupakan salah satu contoh di dalam puji dan sembah. Dan cikgu nak tanya kamu, adakah puji dan sembah hanya terhad kepada nyanyian sahaja? Okay, so hari ini kita akan belajar lebih lagi tentang puji dan sembah. Apa itu puji dan sembah? So, puji sembah itu adalah salah satu cara di mana kita menunjukkan bahawa kita sangat mengasihi Tuhan. Okey, kita ingin memberikan 100% tumpuan kita kepada Tuhan di dalam penyembahan kita. Okey, contohnya di dalam puji sembah tadi, okey, kita mau berikan 100% hati kita, minda kita kepada Tuhan. Okey, so cikgu nak ajar kamu di dalam firman Tuhan juga terdapat beberapa individu yang menunjukkan kasih mereka kepada Tuhan melalui pujian dan penyembahan mereka. Okey, di dalam buku 2 Samuel 6:14 hingga 22. Okey, ini menceritakan tentang Raja Daud. Okey, Raja Daud adalah seorang yang telah mengalahkan orang yang sangat lebih besar daripada dia, iaitu Goliat. Dia juga membina tabut perjanjian Tuhan dan juga dia juga memenangi banyak peperangan. Okey. So pada satu masa musuh kepada Raja Daud telah mencuri tabut perjanjian Tuhan. Okey. Tetapi sangat bersukacita kerana Raja Daud dapat mengalahkan musuhnya dan mengambil semula tabut perjanjian Tuhan tersebut. Okey, dan ini menyebabkan orang ramai pada waktu itu sangat bersukacita. Mereka memainkan muzik, lagu, puji-pujian untuk memuji Tuhan. Bukan itu sahaja, Raja Daud juga mulai menari-nari. Okey, kerana dia tahu kemenangan ini datang daripada Tuhan dan dia mau memuliakan Tuhan melalui penyembahannya. Dan jika kita lihat di sini, dia memuji Tuhan dengan menari-nari. Okey, pada saat itu perempuan ini nama dia Michal, dia rasa mengapa raja patut buat macam ni? Okey, tak sepatutnya. Okey, dan Raja Daud dia pergi cakap dengan perempuan ini, ratu ataupun puteri Michal. Dia katakan dia tahu bahawa kemenangannya dan Tuhan memberkati orang-orangnya kerana dia baik. Okey, dan Raja Daud ingin memberikan 100%-nya dalam penyembahannya. Okey, pasal itu dia tidak kisah dengan apa yang orang lihat, tetapi dia hanya ingin fokuskan pemikirannya kepada Tuhan sahaja kerana dia tahu Tuhan layak disembah. Okey, dan dia katakan saya akan terus menari, bersedia dihina lebih daripada tadi untuk menghormati Tuhan. Walaupun ada orang memandang rendah, dia katakan, tetapi saya masih mahu memberikan yang terbaik kepada Tuhan. So di dalam hidup Raja Daud, kita dapat belajar walaupun dia di dalam kedudukan yang sangat tinggi, posisi yang sangat tinggi, itu seorang raja, tetapi dia masih lagi memberi yang terbaik kepada Tuhan di dalam penyembahannya. Dan ini menyenangkan hati Tuhan. So pada hari ini kita juga ingin belajar seperti Raja Daud. Okey, cerita yang kedua yang cikgu ingin sampaikan adalah melalui buku Lukas pasal 7 ayat 36 hingga 50. Okey, so Yesus telah dijemput oleh seorang Farisi untuk makan di rumah orang Farisi tersebut. Okey, so di kota itu terdapat seorang perempuan, nama dia Maria sini.
sangat terkenal sebagai seorang yang berdosa. Okey, ketika dia mendengar bahawa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi tersebut, dia membawa botol minyak wangi yang sangat berharga ini. Okey, sambil dia menangis, dia pergi ke belakang Yesus, dekat dengan kakinya, membasahi kaki Yesus dengan air matanya. Tengok dia tengah menangis sini. Selepas itu dia memakai rambutnya untuk lapkan kaki Yesus. Kemudian dia mulai mencium kaki Yesus dan meletakkan minyak wangi tersebut, minyak wangi ini ke atas kaki Yesus. Okey, perempuan ini mengurapi Yesus menggunakan benda yang berharga. Pada waktu itu, okey, minyak wangi ini sangat berharga. Okey, mereka hanya pakainya untuk sesuatu event yang penting sahaja, tetapi dia menghabiskan semua minyak wangi ini untuk mengurapi Yesus. Dan orang Farisi tersebut nampak kejadian ini, dia katakan, kenapa kamu biarkan saja perempuan yang berdosa ini mengganggu kamu? Okay, so lagipun dia telah membazirkan perkara yang sangat berharga, iaitu minyak wangi itu. So, apa yang Yesus katakan? Dikatakan di sini, perempuan yang berzina ini telah mengurapi aku dengan perkara yang sangat berharga yang dia miliki. Okey, bukan saja dia meminyaki kepalanya dengan minyak, meletakkan minyak wangi. Okey, so dia juga apa yang dia lakukan ini adalah penyembahan yang sebenar, tidak seperti orang Farisi tadi. Okey, so apa yang Yesus katakan kepada perempuan tersebut adalah imannya telah menyelamatkan perempuan ini. So kita dapat belajar bahawa penyembahan itu bukan saja tertakluk terhad kepada nyanyian, pujian atau tarian, tetapi juga apabila kita rela memberikan yang terbaik kepada Tuhan. So, seperti perempuan ini, dia memberikan yang terbaik kepada Tuhan, benda yang sangat berharga untuk mengurapi, untuk menghormati Tuhan. Dan ini berkenan di mata Tuhan. Okey, sebelum cikgu teruskan, cikgu nak kongsikan satu video tentang Okey, tadi kita ada dengar dua cerita tentang apa itu penyembahan. Okey, di sini pun terdapat video yang menunjukkan lebih lagi tentang topik ini. Sangat lagging. Sekejap. Okey. Okay, dah ready. Can look like lots of different things, but what matters is that you're focusing on God with your mind, your heart, and even with your body. That's what a guy named David did. David was king of Israel and was really famous for defeating Goliath, making plans to build a huge temple for God, and leading the Israelites to victory in battle. He was a powerful and important guy. Well, Israel's enemies had stolen something that was really valuable.
And one day, King David's army came back from a battle, and they had gotten it back. They were marching and playing music in the streets. It was like a parade. And because he knew God had blessed them, David started to dance in front of everyone. It must have been kind of silly to see King David, a great warrior, dancing in the streets. Even his wife said she didn't think that's how a king should behave. But David said, "I did it to honor God. I will celebrate before the Lord." David didn't care if worshiping God made him look funny to other people, as long as it made God happy. Because to David, God was the most important thing. We can also show God He's the most important thing to us by Mary did when Jesus was at her house having dinner. Mary had a fancy jar of really expensive perfume. She went right up to Jesus, broke the jar, and poured the expensive perfume onto Jesus' head. Then she kneeled down in front of Jesus and used her tears and her hair to wash his feet. People may have thought it was a huge waste of money to use so much perfume like that, or even thought it was weird for her to wash Jesus' feet with her hair. But Jesus said, "Leave her alone. She has done a beautiful thing for me." See, Jesus knew he was about to make the ultimate sacrifice, to rescue everyone. And later, when he was arrested, tried, and put to death, he could remember what Mary did for him, out of worship. Now, we may not dance in the street or give away all our money or pour out a bunch of fancy perfume, but there are lots of other ways we can show God we love him. Some people use their creativity to make art that worships God. Some people use their minds to find ways to help others. And some people even give their time to serve their neighbors, because Jesus said the greatest commandment besides loving God is to love others. These are all ways to tell God he's the most important thing. The Bible says, "Offer yourselves as living sacrifices to God. This is your true and proper worship." Okay, harap kamu dapat belajar dari itu tadi. Okay, so perempuan yang berdosa ini, dia memberikan benda yang berharga kepada Tuhan, iaitu minyak wanginya. Mungkin pada hari ini mungkin barang yang berharga kepada kamu adalah game kamu, handphone kamu, dan mungkin juga masa kamu. Okay, so mari kita rela untuk memberikan semua ini sebagai satu tanda penyembahan kita kepada Tuhan, kerana kita tahu Tuhan adalah yang sangat terpenting di dalam hidup kita. Okay, so ini adalah contoh-contoh memuji dan penyembahan. Yang pertama, seperti yang kita selalu lakukan setiap minggu apabila kids, kita akan menyanyikan lagu pujian dan penyembahan. Okay. Yang kedua, kita boleh menggunakan kreativiti kita untuk memuliakan Tuhan. Dan seterusnya, kita ingin menggunakan masa kita membantu dan melayani orang lain. Jika kamu juga hebat melakukan sesuatu, kamu juga boleh memakai perkara tersebut untuk membantu orang lain. Contohnya, kamu sangat pandai belajar, kamu tahu buat macam mana nak selesaikan masalah matematik. Okay, ini juga boleh kamu gunakan untuk memberkati orang lain. Dan ini yang dikatakan sebagai pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan. Okay, dan kakak, cikgu ingin mengupas lebih lagi tentang puji dan sembah. Okay, sebab setiap minggu yang kakak katakan tadi, setiap minggu kita akan ada puji dan sembah. Sebenarnya kita boleh menggunakan puji dan sembah ini untuk menunjukkan bahawa kita sangat mengasihi Tuhan. Apa yang kita boleh lakukan di dalam puji dan sembah ini adalah perkara-perkara yang biasa kita lihat dengan mengangkat tangan, menunjukkan bahawa kamu mengakui Tuhan berkuasa di dalam hidup kamu. Kamu boleh tutupkan mata kamu. Kamu boleh menari dan menyanyi bersama, tepuk tangan. Okay? Kamu boleh berdoa ataupun kamu boleh memberikan tumpuan sepenuhnya kepada Tuhan. Ketika kamu memuji dan menyembah Tuhan, kita mau minda kita, hati kita hanya fokuskan kepada Tuhan dan bukannya benda-benda yang lain. Contohnya dalam kamu memuji Tuhan, Jesus loves me, this I know. Tapi bukannya kamu fikirkan Tuhan, tetapi kita fikirkan, oh apa namakan lepas ni, nak main game dengan siapa. Okay? Maksudnya di sini kita tidak
memberikan tumpuan yang sepenuhnya kepada Tuhan. So, cikgu ingin encourage dan mendorong kita semua apabila kita memuji dan menyembah Tuhan, kita ingin menumpukan tumpuan kita sepenuhnya kepada Yesus. Kita boleh lakukan perkara ini, tidak perlu merasa takut, malu atau apa, kerana kita melakukan ini. Kenapa kita puji sembah? Kerana kita tahu Tuhan layak, dan ini adalah sebagai tanda kita mau menunjukkan bahawa kita sangat mengasihi Tuhan. Okay, so di dalam Mazmur 100 ayat 1 dan 2, bernyanyilah untuk Tuhan, hai penduduk dunia, sembahlah Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadiratnya dengan lagu-lagu gembira. Okay, so di dalam kita memuji dan menyembah Tuhan di dalam hidup kita, kita ingin terus mengingat bahawa mengapa kita lakukan ini, kerana kita ingin menunjukkan kasih kita kepada Tuhan, kerana Tuhan terlebih dahulu telah mengasihi kita. So, cikgu harap selepas ini apabila kamu melihat atau mendengarkan lagu puji-pujian, puji penyembahan, ataupun kamu berada di dalam Hop Kids, cikgu dorong supaya kamu betul-betul memberikan tumpuan kamu yang sepenuhnya kepada Yesus, kepada Tuhan. So hari ini kita belajar tentang puji dan sembah. Kakak harap ini dapat mendorong kamu lebih lagi untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan di dalam pujian kamu dan penyembahan kamu. So minggu hadapan adalah offline kelas di luar talian. Kerja kat rumah kamu adalah craft alat musik. Minggu ini kita belajar tentang puji dan sembah. So kita ada buat suggestion kalau kita semua di sini buat craft alat musik. Selepas kamu buat di sini, kamu boleh buat gitar, drum. Ini kata tahu apa nama? Tambourine. Semua ini apa saja alat musik yang kamu buat tu, kakak dorong kamu untuk bawa kelas online nanti supaya bila puji dan sembah kamu boleh pakai ini untuk memuji dan menyembah Tuhan. So ya. Sebelum kita tamat, mari kita tutup di dalam doa. Kita mau berterima kasih kepada Tuhan kerana telah memberi kita pemahaman bagaimana untuk memuji dan menyembah Dia melalui hidup kita. Mari berdoa. Ya Bapa Tuhan, terima kasih atas hari ini. Kami dapat belajar tentang pujian dan penyembahan. Bapa, ajar kami untuk menumpukan perhatian kami kepadamu, terutamanya di dalam puji dan penyembahan kami. Terima kasih Tuhan, kerana Engkau Tuhan yang baik. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amen. Jumpa lagi kelas online minggu hadapan. Bye everyone. Take care.